Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan Ahyat sekali lagi dalam Punchline Hartanah. Dan apakah punchline malam ini? The more you learn, the more you earn. Learn more, earn more. Okay, so hari ini kita nak bercerita tentang learn, belajar. Lagi banyak ilmu yang kita belajar, lagi banyaklah kekayaan kita. Betul ke tu? Jom kita bincangkan hari ni. Dan bila Ahyat senaraikanlah semua punchline Hartanah, dia ada juga kadang-kadang punchline yang berbeza, tapi dia membawa maksud yang sama. Sebagai contoh, punchline yang sama ni punchline kedua, tapi Ahyat kupas dua punchline ni dalam penerangan yang sama. Okey, apakah punchline yang kedua ni yang related? Upgrade your knowledge, upgrade your wealth. Upgrade your knowledge, upgrade your wealth. Dan itulah yang kita nak ceritakan hari ini. Okey, so apa khabar sahabat-sahabat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Safwa, Safwa. Ya, okey. So inilah Ahyat nak teruskan perkongsian. Setiap hari doakan dapat istiqamah. Bila dapat istiqamah ni, dia rasa seronok sebenarnya. Inilah antara yang dikupas hari tu bila bertalaki dengan Ustaz Fazrul. Bila bercerita tentang kekayaan ni, dia bercerita tentang infak. Dan infak itu bukan hanyalah kita memberi duit, tetapi kita sebenarnya memberikan apa saja yang memberi impact kepada orang lain. Senyuman itu satu infak, ilmu itu, attention kita, apa sahaja yang kita ada itu, ya, itulah infak. Dan insyaAllah inilah infak ilmu. Inilah infak ilmu yang Ahyat dapat lakukan setiap hari, bercerita tentang punchline Hartanah. Kenapa pentingnya punchline Hartanah? Kerana apa? Punchline ni dia bagaikan filosofi. Filosofi ni dia akan menjadi garis panduan untuk cara kita berfikir. Apabila kita ada filosofi yang hebat, cara berfikir kita hebat, kata-kata kita hebat, tindakan kita hebat. Dan apabila kita ulang tindakan-tindakan itu, maka ia akan menjadi tabiat yang hebat. Nah, orang kaya ada tabiat orang kaya, orang miskin ada tabiat orang miskin. Orang hebat ada tabiat orang hebat, orang yang gagal, orang yang kurang, orang yang lemah ada tabiat dia tersendiri. Jadi kita kena pilih tabiat apa yang kita nak. Daripada tabiat itu, sebelum itu apa tindakan-tindakan yang kita nak ulang itu. Sebelum tindakan itu, apa kata-kata itu. Dan sebelum kata-kata itu, bagaimana kita berfikir. Dan sampailah kepada topik kita, punchline Hartanah. Dengan semudah itu. Kerana setelah Ahyat dah 20 tahun melabur hartanah. Boleh tak type 20 weh. Alhamdulillah dah 20 tahun dah melabur hartanah sejak tahun 2003. Dan sejak 2003 ni Ahyat dah kutip macam-macam punchline. Dan bila punchline ni kita rasa macam benda tu tidaklah sesuatu yang gempak sangat, tetapi rupa-rupanya kita rasa macam okay, fine. Along the years I collect some of these words of wisdom. Wow. W-O-W. Words of wisdom. Dan rupa-rupanya words of wisdom ni lah yang menjadikan kita ni, cara berfikir kita ni berbeza. So jom kita bercerita tentang hari ini, upgrade your knowledge, upgrade your wealth. Ahyat pun tak tahu yang mana satu nak letakkan dulu. Learn more, earn more. When you learn more, you will earn more, kan? Atau nak letak dulu, upgrade your knowledge, upgrade your wealth. So either way, both of these punchline is referring to the same thing. Kita tak boleh kekal dengan ilmu kita. Kalau kita kekal dengan apa ilmu yang kita ada sekarang, dia tak cukup. Kerana apa ilmu yang kita ada sekarang, adakah dia, okay, macam ni. Pernah tak dengar? Ni lagi satu punchline yang related. Tak tahulah kita combokanlah sekali.
Malam ni macam best pula korang ni punya engagement. Korang komen banyak-banyak. Terima kasih atas like, komen anda yang share. Terima kasih atas support anda semua. Ada tak pernah dengar macam ni? What got you here will not get you there. Ayat rasa nak kena combine lah tiga-tiga ni. What got you here will not get you there. So, apa yang kita boleh belajar daripada punchline, 3 punchline ni? Dan 3 punchline ini, dia memaksa kita memahami dan menerima hakikat bahawa kalau kita nak lebih maju, kalau kita nak lebih berjaya, kalau kita nak lebih kaya, kalau kita nak menuju kepada satu destinasi kejayaan, ilmu yang kita ada sekarang, yang dah bawa kita ke mana kita dah sampai sekarang, tak mungkin dapat bawa kita ke destinasi kejayaan kita tu. So itulah. So itu point dia. Dan itu satu. Ya, satu lagi perspektif ialah dunia kita ni sebenarnya sangat-sangat dinamik. Dunia kita ni sangat-sangat banyak perubahan. So kalau kita tidak terus belajar, kita tak boleh nak adjust diri kita. Kita tak boleh nak remain relevant to the changing times. Kita tak dapat nak bersaing. Kita tak dapat nak menghadapi cabaran-cabaran baru. Sebenarnya banyak lagi lah punchline yang related lah. Don't wish for things to be easy. Wish that you become better, so that you can face the new challenges that life has for you, kan? Okay, so tapi kita remain lah, kita fokus kepada isu kita hari ni, punchline kita hari ni, learn more to earn more. Okay, masalah kita bila kita dah habis belajar dulu, kita rasa macam alhamdulillah dah habis sekolah, dah habis universiti, dah berhentinya proses pembelajaran. Dah selesai. Yeay. Ada yang kata aku nak bakar semua buku-buku teks ni. Aku dah tak nak tengok lagi, aku tak nak belajar lagi dah. Inilah orang-orang yang sangat-sangat merugi dan tidak boleh nak kekal relevan, kekal bersaing, kekal inovatif di dalam satu dunia yang sangat-sangat rancak berubah, yang sangat cepat berubah. So dia akan jadi ketinggalan zaman. Ada orang tu dia dah dapat satu-satu ilmu, dia harapkan ilmu tu sajalah. Tapi zaman sekarang ni, bila ada ilmu lagi, ilmu mantap lagi, ilmu laju, ilmu yang lebih baru, mungkin ada ilmu yang evergreen, yang klasik, tapi ilmu baru ni dia jadi ketinggalan. So bayangkan sahabat-sahabat semua, kalau kita ketinggalan zaman, itu sangat-sangat mengerikan. So konsep ilmu ni dia adalah konsep lifelong learning. Lifelong learning. 3L, LLL, lifelong learning. Kita tidak pernah berhenti, kita jangan pernah berhenti belajar. Kerana kehidupan tidak pernah berhenti mengajar. Oi, banyaklah punchline pula yang related kepada punchline malam ini. Jangan pernah berhenti belajar. Kerana kehidupan tidak pernah berhenti mengajar. So kalau kita tak pernah berhenti belajar, maka kita akan sentiasa upgrade diri kita. Bila kita upgrade diri kita, insyaAllah kita upgrade knowledge kita, kita upgrade kekayaan kita. Now semua ini sebenarnya related kepada hartanah. So kat hujung nanti ayat akan relatekan kepada hartanah. So apakah pemahaman kita tentang mencari ilmu? Yang kita tahu ialah kita ada ilmu macam kat sekolah. Okey. So mula-mula kita mulakan dengan tadika. Lepas tu darjah 1.
Lepas tu sekolah rendah. Lepas tu kita upgrade sekolah menengah. Kita upgrade mungkin diploma, degree kat university, college university. Lepas tu kita mungkin ada yang nak upgrade lagi ke master's degree. Akhir ada master's in business admin, majoring in strategic marketing dengan University of Southern Queensland, Australia. Akhir ambil external program dan graduate dekat Toowoomba, Australia. Okay, so ada yang nak sampai masters dan ada yang nak sampai level PhD. So ini adalah level-level ilmu. Dan kita tengok sebenarnya kehidupan pun macam tu juga. Dia ada tahap-tahap ilmu. Kita ada tahap-tahap ilmu yang kita sedia untuk terima. Dan mungkin tak semua orang nak upgrade ilmu tu. Dan tak semua orang direzekikan untuk upgrade ilmu tu. So bercerita tentang ilmu pula. Bercerita tentang ilmu ni, ada macam-macam jenis ilmu yang kita perlu ada dalam hidup. Okay, apakah ilmu yang kita mesti ada dalam kehidupan kita? Apa ilmu yang kita mesti ada? So, sudah pasti yang pertama, kita sebagai mak ayah pun inilah tanggungjawab kita. Tanggungjawab mak ayah ialah untuk memberi ilmu dan kasih sayang kepada anak dia. Supaya nanti anak dia dah bila besar, dia boleh berjuang sendiri. Dia boleh independent. Okay. So, sebagai contoh, bukan sebagai contoh. So ilmu pertama apa yang dia mesti ada? Ialah ilmu agama. Ilmu agama dia mesti mantap. Kalau nak jadi berjaya sebagai seorang Islam, seorang orang Melayu di Malaysia, di global, okay, ilmu agama tu mesti kuat, mesti mantap. Okay, then lepas tu kita ada ilmu formal. Ilmu formal ni ialah sekolah lah, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti lah. Anak-anak muda zaman sekarang ni tak semestinya diorang nak pergi universiti kan, tapi ialah the formal education, pendidikan lah, pendidikan agama, pendidikan formal. Lepas tu kita ada pendidikan professional. So sebagai contoh, kita dah ada formal, kita dah contohnya dah ada diploma ke degree ke, tapi ada di antara kita yang ambil lagi, belajar lagi ilmu, upgrade lagi pendidikan dia untuk dapatkan some professional. So contohnya nak jadi engineer, doktor kan ada professional tu, nak jadi chartered accountant, nak jadi specialist doktor, contohnya nak jadi cikgu kan, cikgu dia ada lagi dia punya professional education dia. Okay kan. So setiap bidang tu dia ada dia punya professional education. So mungkin ada di antara kita yang pergi kepada professional education. Lepas tu apa antara lain dua lagi ni yang kita mesti ada? So kita mesti ada life education, life skills, ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ni pun ilmu mahal ni. Tak ramai orang ada ilmu life, basic life knowledge. Dan yang kelima, yang ini yang kurang dalam masyarakat kita, financial knowledge. Financial knowledge, pendidikan kewangan. Pendidikan kewangan ni dia semua ada kat dalam tu. Personal finance, investment dan segala-galanya. Tidak hanyalah termaktub pada dua perkara yang ayat sebut tadi tu, tapi dia melibatkan banyak perkara tentang kewangan, especially personal finance. Dan inilah yang seperti Robert Kiyosaki juga sebut, benda inilah yang sangat-sangat menggerunkan, mengerikan. Bagaimana kita sebenarnya masyarakat kita sangat-sangat lemah juga dalam ilmu kewangan. Ilmu kewangan, betul tu. Alah, bestnya Saf Safwa, rajinnya malam ni. Saya nak ucapkan terima kasih. Boleh tak sahabat-sahabat semua ucapkan terima kasih kepada Saf, nak panggil apa ni, Safwa. Thank you so much. Okay, so so kita dia bercakap pasal ilmu ni kan.
kita kalau nak terus belajar, satu perkara lah yang Ahya dapati lah, orang yang sombong, dia tak boleh belajar. Dia susah nak terus belajar. Siapa setuju? Nah, syarat utama kita nak belajar ialah kita tak sombong. Tak ego. Ramai orang tak boleh maju dalam hidup dia, tak boleh upgrade kekayaan dia kerana dia tak nak upgrade knowledge. Kenapa dia tak nak upgrade knowledge? Kerana dia rasa apa yang dia dah ada tu cukup. Dia dah rasa apa yang dia dah ada tu bukan saja cukup, hebat. Dia dah rasa hebat. Rupa-rupanya dia ego, dia sombong. So bila kita ada sombong, tak boleh nak belajar. Saya ada seorang sahabat ni, bila ada orang lain share apa-apa sahaja, dia akan kata dia dah tahu dah. Ni attitude problem je kat ni. Apa saja orang lain cakap, dia akan cakap, aku dah tahu dah ni. Aku dulu dah belajar ni. Aku dah tahu dah ni. Aku dah pernah buat ni. Dia apa saja orang cakap, dia lagi terror lah. Dia lagi terror. Dia dah tahu, dia dah pernah dengar. Tak payah cerita lah, aku dah dengar dah ni. So, kenapa ada attitude macam tu? Ayat ni, bukan nak kata ni ayat pandai sangat, tapi tak adalah sangat ilmu dalam hartanah lah, at least ya, pelaburan hartanah. Tak pernah lah, belum ada lagi lah sangat ilmu yang ayat belum dengar. Tapi kalau kau contoh, ada budak baru nak up, dia dengar. Dia bercakap, dia excited. Ayat tahu tak sebenarnya kalau kita nak invest sini. Kita dengar, kita dah tahu dah benda tu, tapi tak perlu nak cakap, engkau baru belajar tahun ni. Aku 20 tahun dululah dah belajar. Aku dah 20 tahun dah. Kenapa kena bongkak dan sombong macam tu? Kalau ada budak baru nak up ke, siapa bercerita pasal hartanah, saya akan senyap. Hari ni birthday sahabat saya, Nick dia co-founder dengan isteri dia, Charms. Pernah tak dengar produk Charms? Hari ni birthday dia. Birthday dia ke yang keberapa saya pun tak tahu. So, dia punya kata-kata, dia punya WhatsApp status dia kata apa? Speak good, if not, keep quiet. Maksudnya, kalau tak ada benda yang bagus nak cakap, jangan banyak bercakap. Keep quiet and listen. So, kalau saya dengar, dengar apa dia cakap, layan. Dan kita menggalakkan lagi. Bagus, mana belajar, macam mana. Power ilmu ni. Dan kalau pun kita ni dah terror sangat lah pasal ilmu tu, just jawab je, that is interesting. Menarik ya. That is interesting. Kalaulah kita ada rendah diri, kalaulah boleh rendah diri, insya-Allah kita boleh terus belajar, insya-Allah kita boleh terus upgrade ilmu, insya-Allah Allah rezekikan kita boleh jadi orang yang lebih kaya dan berjaya. Okay, so bila bercerita tadi kan, bila bercerita tadi tentang ilmu-ilmu yang ada tu, kita kadang-kadang kita nak kena tahu, ya betul lah Safwa, betul, rendah diri tu paling mahal. Susah nak rendah diri zaman sekarang because semua orang nak kena show off, flex, nak kena flexing. Okay, so balik kepada ilmu. Okay, so ilmu ni dia kadang-kadang kita akan ada dilema ni. Kita nak go horizontal or kita nak go vertical. Maknanya kita nak betul-betul deep atau kita nak tahu banyak benda tapi tak deep. So mungkin ada setengah orang dia rasa macam ilmu ni dia nak kena tahu banyak-banyak. Okay, nothing wrong with that. Maybe that's a strategy. And ada orang yang rasa macam ilmu ni dia kena betul-betul go in deep.
Okey. Ini pendapat Ahyat. Tak perlu setuju, tak perlu percaya. Sebagai contoh dalam pelaburan hartanah, bagus kita ada penguasaan ilmu asas dan ilmu fundamental kepada a wide variety of knowledge. Because dalam hartanah ni, dia ada banyak disiplin, dia ada banyak bidang. So at least kita dah tahu dia punya asas-asas dan ilmu-ilmu dasar dia. Itu penting. Tetapi kita mesti ada tahu satu ilmu tu secara mendalam. So pada pendapat Ahyat, dalam keadaan dunia yang semakin mencabar, saingan makin sengit, kita sebenarnya tak ada pilihan. Kita tak boleh cecah ilmu. Kita kena ada kedalaman ilmu. So kalau kita nak kena pilih, because kita tak termampu lah 24 jam sehari kita nak mahir semua benda. Mustahil. Sebagai contoh lah dalam dunia hartanah. Okay, kita ada a variety, a very wide range of knowledge. Daripada ilmu financing, ilmu pemilihan hartanah, ilmu cukai, ilmu undang-undang. So banyak ilmu lagi ni. Macam-macam homestay, sublet, lelong, undercon, subsale, high-rise, landed, flip, atau rumah busuk, cash flow strategy, capital appreciation strategy. So banyak sebenarnya ilmu-ilmu ni. Tak termampu kita nak mahir dalam semua. Okey, bayangkan. Contohnya, orang yang memang dia pakar cukai, dia sendiri tak nak mengaku diri dia pakar. Dah bayangkan dia dah contoh 20 tahun dalam bidang cukai, tak buat benda lain, pun tak berani nak cakap diri dia pakar. So setakat kita ni yang bercecah-cecah, itulah saya nak kena carilah. Lepas ni saya nak kena cari, ada ke perkataan cecah ni? Maknanya kita ni just touch and go. Tahu banyak benda tapi tak tahu mendalam. Bahaya. Kerana sebenarnya macam mana kita nak solve problem, kita tak boleh nak mahir semua benda. Caranya mudah. Delegate. Kita cari pakar dia dan kita upah dia. Dan kita lantik dia mewakili kita untuk menguruskan perkara itu. Sebagai contoh, cukai. So kita kena cari pakar cukai, ejen cukai yang bertauliah, yang memang dia dah tahu dah urusan cukai untuk pelabur hartanah, untuk peniaga. So kita cari dia. Dan janganlah kedekut untuk membayar apa yang selayaknya untuk dia. Kerana itulah kepakaran dia. Dan dia selayaknya macam tu. Okay? So apa ilmu yang kita kena dalami? Apa ilmu yang kita kena dalami? So kita dah bercerita pasal ilmu-ilmu yang 5 step tadi tu kan. But think about ilmu yang mahal. Maknanya high income knowledge. And kita bercerita pasal knowledge ni pun kadang-kadang kita interchange dengan perkataan kemahiran. So ilmu lah tu, kita nak kemahiran baru, kita kena ada ilmu baru, satu skill, satu kemahiran. So dalam dunia ni ada ilmu high income knowledge, high income skill, and ada juga yang low income knowledge, low income skill. So kita kena pilih lah. Ini setelah bercerita tentang ilmu agama tu, tak payah nak cerita dah. Ilmu agama tu wajib ada. Okay? Yang tu wajib ada. So katakan kita dah tak menafikan perkara itu. Sekarang ni ilmu agama kita kena jaga, amalan kita, ibadah kita, mentoring kita dan sebagainya. So sekarang ni kita bercerita tentang ilmu dunia ni, ilmu dunia. Ada high income knowledge and low income knowledge. So kita kena carilah high income knowledge, high income skill.
Adakah skill yang kita ada tu adalah high income? So, sebagai contoh, high income knowledge ni is pelaburan. Sebelum kita ada ilmu pelaburan, kita mesti ada ilmu kewangan. Okay, apa lagi high income skill, high income knowledge? Bagi Ahyat, dalam ilmu dunia ni lah, ilmu menjual, sales. Sales is the most important high income knowledge, high income skill. Kalau kita ada ilmu menjual, kita, kalau segala-gala harta kita ni ditarik, kita boleh bina semula kekayaan itu. Kalau kita ada high income skill. Dan kalau kita fikirkan, dalam hidup kita ni, kalau kita betul-betul faham maksud menjual, maksud sales, barulah kita akan faham sebenarnya semua orang kat dunia ni ialah salesman. Semua orang ada sesuatu yang mereka jual. Mungkin mereka bukan jual produk atau perkhidmatan seperti orang yang makan gaji, tetapi mereka tetap kena jual idea, kena jual dia punya perjuangan. Orang nak support perjuangan dia, dia mesti menjual sesuatu. Dia mesti menjual diri dia agar dia dapat naik pangkat. Tetap menjual, sales. So ilmu sales is one high income skill. Ilmu kemanusiaan ni pun sangat-sangat penting, because life is that. Bercakap pasal ilmu ni, saya ingat lagi ada seorang jutawan ni dekat, dia duduk Putrajaya. Ya, saya belajar kewangan dengan dia, dengan coaching. So dia kata apa? Saya akan ajar anak saya dua benda ni je, dua ilmu ni saja. Of course ilmu agama tu, kita dah cerita ilmu agama ni dia default, dia tak boleh nak dipertikaikan, adalah ilmu yang wajib. Okay, nak bercerita pasal ilmu dunia. So jutawan ni dia cakap, saya akan ajar anak, dia ada dua orang anak, saya akan ajar anak saya dua ilmu ini saja. Ilmu duit dengan ilmu undang-undang. Bila ada dua ilmu ni, dia boleh kuasai dunia, InsyaAllah, dengan izin Allah. Ilmu duit, ilmu hartanah. Ilmu duit dengan ilmu undang-undang. Ahyat ni apa-apa cerita pun cerita hartanah aja ya. So itulah ilmu. Okay. So ialah kita ni diraikan dengan sebenarnya life celebrates the level of knowledge that you have. The level of knowledge that you have. Okay. Dia tidak dan this is where I'm getting to the point of ilmu ni, dia ada dua lagi perkara yang mesti digabungkan, combo dengan ilmu. Kalau ilmu semata-mata ni dia tak cukup. So apa yang menjadikan ilmu ini powerful? Apa yang menjadikan ilmu ni powerful? Setakat ilmu. Okey, aku dah Ahyat cakap ilmu tu penting. Tapi rupa-rupanya kalau kita tidak beramal dengan ilmu, tak jadi apa-apa juga. Kenal tak orang-orang yang memang dia cakap dia tahu semua. Kalau cakap apa-apa dia pun tahu. Dia dah tahu ilmu tu, dia dah pernah buat, dia lagi pandai daripada semua orang. Ada orang macam tu. Tapi setakat ilmu je lah. Dia tidak beramal dengan ilmu tu. Alah, aku dah dengar dah semua cerita Ahyat ni, pelaburan hartanah lah. Yang hari Ahad baru semalam kita kan ada mega penjual tanah. Kelas hari kedua tu kita bercerita tentang lelong. Alah, lelong ni aku dah tahu dah, ini. Dia dah tahu. Dia dah setakat tahu tapi dia tak buat. So nak cakap macam mana orang yang setakat ada ilmu. Dan ada orang yang jenis yang ketagih kat ilmu je, dia akan rasa seronok, syok sendiri. Ada seorang ni, saya beli buku dia, subhanallah. Nama dia Peter Wood.
Peter Vuj. Peter Vuj. Nanti saya dapatkan nama dia. Dia kata apa? Cukup-cukup dah lah. Apa yang kita dah duk cari-cari ilmu tu, okey, jangan ketagih mencari ilmu tu. Dia cakap. Dia ada bisnes 7 angka, dia cakap. Dekat US lah. Yang kita patut ketagih ialah beramal dengan ilmu tu. Kita kena ketagih dengan bila kita beramal, kita bertindak, kita ada gagal. Kita bertindak, kita ada kejayaan. So kita kena ketagih bertindak tu, beramal dengan ilmu. Bila saya baca buku dia tu, dia ada 2 buku. Saya baca dua-dua tu. Dan saya rasa macam wow, he has a very important point. Because ada di antara kita ni yang ketagih mencari ilmu. Dia rasa seronok, dia rasa ketagih, dia rasa macam high, kan? Dia rasa shock. Atau dia hilang shock tu. Bila ilmu tu dah gaib, kata MJ, sahabat saya, ilmu ni kalau tak diamalkan, dia akan gaib. Ilmu gaib. Kadang-kadang bila Datuk Fadilah Kamsar cakap apa, kalau kita tak revision lagi, kita tak mantapkan lagi ilmu ni, dia akan hilang berapa? Dalam 48 jam. So bayangkan, ilmu ni gaib. Siapa yang belajar dulu kan, universiti, lepas tu bertahun-tahun kemudian, dia tengok balik nota dia, dia macam, damn, pandai gila aku dulu ni. Macam-macam aku belajar ni. Aku pun tak ingat lah. Kita tengok benda tu macam, ni macam tulisan aku dulu ni. Tapi kita memang macam, aku pernah belajar benda ni. Dia boleh gaib dan kita pun tak boleh nak ingat. Kita dulu pernah belajar benda ni. So ilmu hartanah pun sama, babe. Ilmu hartanah pun sama. Dia boleh gaib. So ilmu kita kena beramal. Itu nombor 1. Itu adalah combo yang pertama. Dan combo yang kedua ialah ilmu dengan adab. Ulama-ulama kan, ustaz-ustaz kita ni dah pesan, ilmu tanpa adab ni tak berguna lah. Tak tahu kita jadi manusia macam mana kan. Dah berilmu, kita beramal, lepas tu kita tak beradab. So itulah, bila ilmu boleh di-misuse and abuse, disalahguna dan abuse ni abuse ni dalam bahasa Melayu apa? Masya Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Misuse and abuse. Okay, tak apalah, misuse and abuse. Ilmu, amal dengan adab. Itu kombinasi yang sangat-sangat mantap. Okay. And bercakap pasal ilmu ni, banyak lah pula cerita ayat nak bercerita pasal ilmu ni. Abuse kan, abuse salah guna. So dia misuse and abuse and misuse. Dan saya ingat lagi ilmu ni atuk saya cerita dulu. Saya ingat lagi lah, atuk saya ni dia seorang yang sangat-sangat pentingkan ilmu. So semua adik-beradik mak ada 11 orang. Semua jadi orang, alhamdulillah. Semua berjaya dalam bidang masing-masing. Mak long saya, dia jadi orang, saya tak tahu pangkat dia lah kan, pengarah Museum Bank Negara Malaysia. Lepas tu mak saya. Lepas tu adik mak saya tu, mak saya nombor 2. Ada seorang tu dia jadi ya Allah, subhanallah, apa nama dia official dia jadi pakar bahasa. Dia ada nama dia, minta maaf. Dia ada nama dia. Itulah ilmu yang dia cari. Dia betul-betul pakar bahasa. Dia jadi ahli pakar bahasa ni, dia jadi Munshi Dewan. Munshi Dewan ni, dia bertauliah. Dia dah
dia dah jadi macam engineer bahasa. Dia tahu semua struktur bahasa ni, dia pakar bahasa. Dia munshi Dewan Bahasa. So macam-macam lah. Ada seorang adik dia tu yang, adik yang bongsu sekali tu, dia jadi pakar banking. Pakar banking yang dihantar di seluruh dunia, di negara-negara Arab. So atuk saya ni dia sangat serius pasal ilmu. Anak-anak dia semua mesti cemerlang dalam ilmu. Anak-anak dia mesti aktif dalam student activities. Dalam sukan, mesti ada aktif dalam sukan. Mesti pandai berpidato, berdebat. Mesti pandai berseni, bahasa, puisi, pantun. Itu yang baru-baru ni launching buku saya yang ketiga. Kita ada Mak Long, Mak Ngah dengan Mak Cik Samsul. Mak Ngah tu mak saya lah. Mereka bertiga baca puisi mereka sendiri yang dimasukkan dalam buku saya. So atuk saya ni dia sangat-sangat strict. Sangat-sangat strict. Lepas solat mesti baca Quran. Setiap malam dia kena belajar, kena ulang kaji, kena prepare. So dia kata, Ahyan, ilmu ni dia tidak akan turun dari langit dan landing dekat river. Dia tak turun macam tu. Ilmu ni mesti tuntut. Itu yang saya ingat. Atuk saya pesan masa saya kecil-kecil dulu, ilmu ni mesti tuntut. Ilmu mesti tuntut. Maksudnya kita kena cari ilmu ni. Dia tak akan datang bergolek. Dan itu juga saya belajar daripada parent saya sendiri. My father, kalau dia nak buat apa-apa, dia akan cari buku dulu. Dan dia cerita macam mana dia, ayah saya datang daripada keluarga yang sangat miskin, daripada Negeri Sembilan. Dan dia ada satu insiden tu, dia jumpa buku bahasa Inggeris dekat bus stop. Buku tu dah rosak lalunya, tapi itulah buku yang dia dapat dan dia baca. Dan dia macam buku motivasi or something like that lah. Dan ayah saya jadi lain lah lepas tu. Dan ayah saya ni kalau dia nak buat apa-apa, dia akan cari buku dulu. Contohnya dia nak main bowling, dia cari buku dulu. Lepas dia cari buku, peralatan mesti lengkap. Peralatan mesti lengkap, lepas tu mesti praktis sungguh-sungguh. So dia cari ilmu dulu, lepas tu dia cari peralatan, lepas tu dia kena praktis. That's my father lah. And my mother pun orang yang memang sangat-sangat strict tentang ilmu. So ilmu ni kita mesti cari kan. Alright, sampailah Okay, berbalik kepada adab tadi tu kan. Adab, kita ni beradab. Orang yang beradab ni, dia akan menggunakan ilmu dengan cara betul. Dan orang yang beradab ni, dia menjaga adab dengan guru, dengan orang yang dia dapat ilmu tu. So bila kita beradab, InsyaAllah ilmu tu berkat. Ilmu tu berkat, so dia akan menjadikan hidup kita lebih baik. Betul lah? Alright. So barulah sampai kepada topik upgrade your knowledge, upgrade your wealth. Upgrade your knowledge, upgrade your wealth. So dalam hartanah, kalau setakat kita ada ilmu yang asas, ilmu dasar, kita tak ada ilmu-ilmu advance. So sebagai contoh, ada satu ilmu ni saya ajar sebagai contoh ialah ilmu 5 naga. Ilmu 5 naga ni membolehkan seseorang manusia, individu itu dapat membeli banyak hartanah. Ada di antara kita nak beli satu hartanah. Ada di antara kita yang nak bina satu empire hartanah. Okey, asalkan kita tidak menganiaya orang, menzalimi orang. Tak ada salah. Tak salah kita nak kaya, tak salah kita nak memiliki banyak hartanah. Itulah
Saya belajar daripada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul cakap, tengoklah sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka ni sangat-sangat kaya. Macam-macam hartanah yang mereka miliki. Tak apa, asalkan dia tidak menganiaya orang lain, dia tidak menzalimi, dan dia menggunakan harta itu ke jalan Allah. Dia sentiasa ingat harta itu bukan milik kita. Kita ni jadi macam penjaga harta itu. Segala-galanya milik Allah. Dan harta itu kita nak kena gunakan untuk memberi impact dan manfaat kepada masyarakat. So ada di antara anda yang nak bina empire. So kalau kita tengok satu individu, ni ilmu advance lah. Seorang individu ni dapat membeli hartanah sekian banyak lah. So nak kena upgrade ilmu beli individu. Kedua, beli secara JV. Itu dah upgrade ilmu, kita dapat beli secara JV. Daripada JV ni kita kena upgrade ilmu, kita dapat ilmu proxy. Kita beli secara proxy, guna nama orang lain, proxy. Membolehkan kita boleh beli lebih. Tapi semua tahap-tahap ini memerlukan ilmu yang berbeza-beza. Ilmu kewangan, ilmu negotiation, ilmu banyak macam ilmu lah. Okey. Itu level keempat ni kita mungkin nak kena beli menggunakan IHC. Ilmu Investment Holding Company ni dah kena upgrade lagi ilmu, dapat lagi beli. Itu ilmu yang kelima, OpCo, Operating Company. Macam mana kita nak membeli hartanah itu menggunakan company yang ada active revenue, active business, maybe menjual produk, servis dan sebagainya. So kalau kita setakat di bawah ni, level 1, kita ada ilmu individu, kita tak upgrade lagi ilmu, maka kita tak dapatlah upgrade kemewahan kita, kekayaan kita. Sebagai contoh, kita nak beli hartanah, kita setakat ada ilmu asas, ilmu dasar, tapi kita tak nak upgrade ilmu kita kepada ilmu advance. Ilmu advance macam mana nak mencari hartanah-hartanah yang betul-betul below market value, yang ada potensi yang luar biasa. So mungkin ilmu peta. Kita nak memahami makro peta untuk kita zoom. Lepas tu ilmu apa lagi? Ilmu property selection, ilmu strategic location, ilmu IGA. Siapa student akhir ingat tak lagi? IGA. Ilmu investment grade asset, income generating asset. So ada banyak lapisan-lapisan langit ilmu ni. Lapisan langit ilmu. Kita langit ke berapa tu? Langit ilmu kita tu. So bila kita ada skill, contoh kita upgrade lagi ilmu, kita boleh beli hartanah tanpa modal. Bayangkan orang lain kena keluar duit, tapi kita beli hartanah itu tanpa guna duit. Kita ada ilmu. Macam mana ilmu financing tu kita dapat membeli hartanah dengan bijak, selamat dan menguntungkan, tidak membebankan kita, dan kita membuat pembiayaan secara bertanggungjawab. Secara kewangan kita selamat, dan kita boleh serang lagi dan lagi. Macam mana orang dapat beli lagi dan lagi? Of course, itu semua upgrade ilmu. So bila kita dapat membeli lagi, kita dapat mencari hartanah at the lowest value possible, that contains so much value that kita boleh untung lepas tu. So contoh ilmu untuk mencari rumah-rumah below market value. Sebenarnya itulah point kita, itulah objektif kita. Kita nak rumah yang below market value. Kenapa kita nak rumah yang below market value? Bila rumah kita below market value, entry price kita ni dah win. Bila entry price win, your entry dah betul, exit kita susah nak salah. InsyaAllah betul. So bila kita dah ada ilmu itu, so bayangkan kekayaan kita pun dapat lebih, dapat meningkat. So ini hanya dalam konteks pelaburan hartanah. You think about it, kalau kita kembangkan kepada ilmu business, kita kena upgrade ilmu kita. Upgrade ilmu kita secara mendalam. As a business owner, kita kena ada ilmu yang luas tentang HR, finance, sales, marketing, branding, problem solving, creativity, macam-macam lah ilmu.
Tapi kena ada satu yang kita betul-betul vertikal, yang kita belajar betul-betul mendalam, supaya kita dikenali sebagai pakar dalam bidang itu dan orang cari kita. Macam tu kan. Itu ilmu dalam bisnes, ilmu dalam kehidupan, ilmu menguruskan duit, ilmu dalam pekerjaan. So selagi kita tak upgrade ilmu kita, kita tak mungkin dapat upgrade kekayaan kita. Itulah punchline malam ini. The more you learn, the more you earn. Learn more, earn more. Dan ingat ya, whatever that got you here will not get you there. Whatever that, apa ilmu yang dah bawa kita ke tahap kejayaan hari ini, mungkin tidak akan mampu untuk bawa kita ke kejayaan, tahap kejayaan yang kita nak capai tu. So itulah pentingnya kita nak kena upgrade ilmu. Dah jadi macam-macam lah punchline yang akan kongsikan hari ini. So sahabat-sahabat semua, begitulah perkongsian Ahyat. Simple je perkongsian dia. Tapi itulah sebenarnya setiap kali Ahyat share punchline ni, Ahyat nak share satu punchline, lepas tu kupasan dan ulasan. Ulasan yang ringkas. Tapi selalunya jadi macam ni, 45 minit, 1 jam. Dan siapa setuju, benda ni pun bukan bercakap yang omong-omong kosong. Kita semua memang ada point. Memang agak, bukanlah nak cakap mustahil, tapi bukan perkara yang kita boleh kata membazir masa lah. Ya betul. Andy, salam perjuangan. Apa khabar Andy? Kamal Izzati, learn more to earn more. So itulah macam-macam lah yang kita dah kupas hari ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang bersama dengan Ahyat dalam segmen ini. Ini dah kali ke-9 ni. Kali ke-9 punchline hartanah. Ada 50 ke 60 punchline ni tau. Sebenarnya kalau nak tahu, bila Ahyat kumpulkan semua punchline, ada 230 lebih. Ada 230 lebih. Tapi yang betul-betul yang ada related dengan hartanah tu makin banyak lah tu 50, 60, mungkin sampai 70 lah. So bayangkan kalau setiap punchline tu Ahyat perlu ulas 1 jam, maksudnya ada 60 jam. 60 jam tu. Sama-sama. Thank you for the support. So begitulah perkongsian Ahyat hari ini. Ahyat ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat semua yang bersama, yang terus setia, insya-Allah. Doakan Ahyat terus istiqamah, dapat kongsikan segmen punchline hartanah ini setiap malam bagi settle. Niat Ahyat pun nak share 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari ada 60, akan jadi 30 hari juga. Tak sabar. Kalau satu hari 60 hari. So mulanya berapa hari bulan? 20 lebih hari bulan tu. So katakan end of February baru 1 bulan, and end of March, maknanya sebelum puasa baru selesai. Sebelum puasa baru selesai 60 punchline hartanah. So bayangkan. So kita tengoklah. Kita pun, Ahyat pun nak kena mengatur jadual ikut sangat-sangat padat. Esok pun satu lagi urus hari padat sampai ke malam. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi esok dalam segmen punchline hartanah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye.